Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang mulia ini sama-sama kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan semula pengajian kita. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah perkongsian kita berkenaan dengan kisah seorang Nabi yang bernama Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini kisah baginda adalah kisah yang paling banyak, yang paling panjang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kisah Nabi Musa dan kaum dia Bani Israel berserta dengan Fir'aun adalah kisah yang paling panjang. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pengajaran dan juga iktibar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menjadi seperti mana golongan yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi berbalik kepada kisah Nabi Musa ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Baginda adalah Nabi ataupun Rasul yang pertama. Dalam kategori Ulul Azmi, dia adalah Rasul yang pertama, termasuk dalam Ulul Azmi. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, baginda dilahirkan ataupun disebutkan nama baginda alaihi salatu wassalam sebanyak 136 kali. Yakni diulang nama Musa itu sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, baginda dilahirkan di Mesir, iaitulah pada zaman Fir'aun, pemerintahan Fir'aun. Fir'aun ni bukan seorang, Fir'aun itu adalah nama bagi jawatan raja yang menguasai bumi Mesir pada ketika itu. Adapun Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa adalah namanya Ramses. Nama dia adalah Ramses. Baik, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dua kelompok. Yang pertama khususnya kepada kaum baginda Bani Israel. Yang kedua adalah kepada raja yang zalim yang bernama Fir'aun ataupun Ramses pada ketika itu. Satu malam Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan raja ataupun Fir'aun pada satu malam dia tidur. Dalam tidur dia mimpi ada satu orang budak lelaki yang dilahirkan, dan budak inilah yang akan menjatuhkan ataupun yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun pada ketika itu. Menyebabkan pada besok hari Fir'aun dia bangun, dia bangkit dari tidur dia, lalu dia panggillah ahli nujum dia ataupun ahli sihir dia
untuk mentafsirkan makna mimpi dia tu adakah benar ataupun tak benar. Maka ahli nujum dia pun bagilah tafsiran mengatakan bahawasanya apa yang tuan mimpi itu adalah betul, adalah benar, akan datangnya seorang Nabi ataupun utusan Tuhan yang akan menjatuhkan kerajaan Tuhan. Maka pada ketika itulah Firaun dia mengeluarkan pekelilingnya, kata-kata dia buat keluar surat keliling supaya semua bayi lelaki yang lahir pada ketika itu dibunuh. Supaya semuanya dibunuh. Sebab daripada dia takut apa yang berlaku dalam mimpi dia itu betul-betul berlaku pada hakikat dia. Baik, kita kena ingat zaman Firaun, dia menggunakan sistem kerahan tenaga. Dia gunakan sistem kerahan tenaga, iaitu orang lelaki buat kerja lah, buat jalan, buat rumah, buat binaan. Adapun orang perempuan diletakkan pada bahagian yang sesuai dengan orang perempuan. Bila Firaun dia buat keluar kenyataan, dia buat press conference lagu, kita kata, maka ketika itu dia kata kita bunuh semua. Semua budak bayi lelaki kita bunuh mereka supaya aku mimpi ni tak berlaku. Mainlah satu orang lelaki tanya kepada Firaun, wahai tuanku, kalau kita bunuh semua budak yang ada pada hari ni, bayi yang lelaki, tuanku kena ingat yang duk buat kerja kat kita lah ni orang lelaki juga. Lebih pak mereka, abang mereka. Kalaulah tuanku suruh kita bunuh semua budak ataupun bayi lelaki yang ada pada saat ini, kemudian hari bapa mereka hadut kerja dengan kita ni tua mati, siapa yang nak ganti, yang nak jadi pelapis kepada bapa mereka yang sedang kerja pada ketika ni? Jadi tak ada orang nak kerja dengan kita. Ketika itulah Firaun dia kata betul juga apa yang hang cakap ni. Maka dia keluar pula pengeliling yang kedua mengatakan bahawasanya kita akan jalankan hukuman bunuh selang-selang. Tahun ni ada hukuman bunuh, tahun seterusnya tak ada, tahun selepas tu ada. Begitulah yang berlaku. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dilahirkan pada tahun yang tidak ada hukuman bunuh. Yang tidak ada hukuman bunuh pada tahun tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala nak ajar sebaik-baik perancangan manusia, maka terlebih baik dan terlebih rapi perancangan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang yang Allah Subhanahu wa taala nak selamatkan itu adalah seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Musa dilahirkan, Nabi Musa ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis ketika mana malam baginda di Isra ataupun malam berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad beberapa orang Nabi. Di antara Nabi yang dilihat oleh baginda adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu selepas daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi cerita kepada para sahabat, sesungguhnya kalau kamu nak tahu bagaimana keadaan dan rupa Musa alaihi salatu wassalam, maka kamu tengoklah perihal ataupun rupa parah kaum ataupun kabilah Syanu'ah yang berada di bumi Yaman. Kalau nak tahu lagu mana muka Musa, kulit dia, seh badan tinggi, tengok macam mana kabilah Bani Syanu'ah yang mereka ini terletaknya di bumi Yaman. Kalau kamu nak tengok bagaimana keadaan rupa Ibrahim alaihi salam, kalau hampa nak tahu macam mana muka Nabi Ibrahim, rupa parah dia, warna kulit dia, saiz tubuh dia, tinggi dia lagu mana, maka tengoklah seperti mana saudara ataupun sahabat kamu yang sedang berbicara pada ketika ni. Maknanya Nabi nak beritahu Nabi Ibrahim itu mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana Bani Syanu'ah ini di antara satu kelompok manusia yang warna kulit mereka itu adalah putih kemerah-merahan. Dan mereka ni jenis tinggi renjong. Mereka ni jenis tinggi renjong. Dan mereka ini juga mempunyai, kita panggil orang yang jenis apa? Bulu lebat. Kalau rambut lebat, kalau bulu kening lebat. Begitu hal keadaan Bani Syanu'ah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Lahir Nabi Musa, mak Nabi Musa menyusukan Nabi Musa. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mak Nabi Musa supaya apa? Supaya selepas menyusukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian diletakkan Nabi Musa dalam satu bekas, dalam satu kotak. Dalam satu bekas, dalam satu kotak yang boleh terapung di atas yang. Apa yang berlaku? Bila dah menyusu, kemudian letak anak dia Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam kotak, kemudian dihanyutkan di dalam sungai. Nah, seperti yang disyarahkan oleh guru kita, bahawasanya mak Nabi Musa lepas dia menyusu, dia buah Nabi Musa, tepi rumah Nabi Musa ni ataupun berdekatan dengan rumah baginda ada sungai. Maka mak dia buah tu, lepas tu ikat, supaya orang ikat perahu kan. Jadi perahu bila ayak tu duduk jalan, perahu dia tak duduk di tengah, dia akan rapat main ke tepi batas ni, tepi dinding ban ni. Begitulah hal keadaan yang berlaku kepada bekas Nabi Musa tu. Takdir Allah, satu hari mak Nabi Musa bagi tahu kepada adik ataupun kakak dia. Adik ataupun kakak mak Nabi Musa alaihi salam, cuba pergi tengok zat bekas tu. Kok jadi papa kat nak menakan hang jadi kat anak aku ni. Maka mak menakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pilah tengok. Bila pergi tengok, dia mendapati bahawasanya bekas Nabi Musa tu dah hanyut. Bila hanyut, apa yang berlaku? Dia cuba ligat nak dapatkan balik bekas tersebut. Nabi Musa hanyut dalam sungai. Adapun kak dia duduk berlari ikut atas batas ban ni. Lari. Rupa-rupanya Nabi Musa ditemukan ataupun diambil oleh dayang-dayang yang bertugas di dalam istana Firaun. Yang mana sungai tu dia mengalir betul dengan belakang istana Firaun. Lalu diambil Nabi Musa dan dibawa kepada isteri Firaun yang bernama Asiyah radhiyallahu anha. Asiyah ni isteri Firaun. Bawa kepada Asiyah, dan Asiyah tengok sifat seorang perempuan yang sukakan kepada anak kecil. Dia tengok Nabi Musa, dia berasa kasih, dia sayang. Lalu dia bawa Nabi Musa jumpa dengan Firaun suami dia. Abang, ni kita dah, mereka ada buat main bayi kat saya ni, saya sayang kat dia, saya tengok dia ni, saya suka kat dia apa semua, saya nak bela dia. Firaun bila dengar, dia kata tak boleh bunuh dia, sebab dia duk takut hak mimpi dia tu. Tapi kata Asiyah, jangan, saya ni nak bela dia, saya nak jaga dia lagu tu lagu ni. Akhirnya Firaun dia pun cayak dengan bini dia. Maknanya hang cengih kot mana pun dengan bini ni, tahu kan, terus duduk sembang tak mana, terus duduk sembang tak kat mana. Jadi dia gula laki dia kata tak apalah, hang bela lah kot mana pun, kerana apa? Ini bisa orang perempuan. Firaun dia kalah dengan Asiyah dengan ayat manis dia, jalan terus dia. Ini pengajaran kepada orang lelaki. Baik tuan-tuan, Nabi Musa duduk dalam istana Firaun. Duduk dalam istana Firaun. Satu masa Nabi Musa ni dia bayi. Mai satu masa dia lapak susu lah. Bila lapak susu, nak buat ke mana? Asiyah tak ada susu badan. Firaun lagi lah tak ada susu badan, dia jantan. Takkan nak pergi rumah dia kot. Nah, apa yang berlaku? Nabi Musa duk teriak punya lapak susu. Firaun dah pening tak tahu nak buat guna. Maka dia keluarkan satu iklan, siapa-siapa orang perempuan yang boleh
menyusukan ni Nabi Musa ni, aku akan bagilah ibu hang ataupun bayaran upah daripada menyusu. Jadi mengambil upah daripada menyusu, hukum dia harus tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Dah bahkan dia menjadi adat orang Arab. Sebab tu kita tengok Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Dia jadi adat dah. Cuma dia tak jadi adat dalam kalangan orang Melayu lah. Jarang lah. Orang Melayu duk menyusu, duk tala kat orang tak ada pasal. Walaupun demikian, boleh ke tak boleh? Boleh. Ada orang, dia beranak, tapi susu badan tak ada. Dia suruh kakak dia menyusukan anak dia. Maksudnya mak melakang menyusu anak melakang ni. Kan? Maka hukum dia boleh tak? Jawab dia boleh, tapi dengan syarat dia kena minta izin suami dia dulu. Dia kena minta izin kerana si suami itu dia panggil sahibul fahli, iaitu pemilik kepada kantung susu. Walaupun dia kata hak tu I punya, aku suka I lah, nak bagi kat siapa pun, you apa kacau. Tak boleh. Hukum dia haram kalau dia bagi minum susu kepada orang lain walaupun anak belakang dia, hukum dia tetap haram kerana dia kena minta izin suami dia. Ini dalam masalah menyusu. Baik, pendek cerita Nabi Musa ni panjang, nak cerita dalam sejam. Jenuh duk cepat saya. Kan, saya cerita slow-slow, tuan-tuan dan mak pening kita berhenti bila depan tabung pula. Kan nak bayang kan? Baik. Bila Nabi Musa lepas susu, Firaun buat keluar iklan dalam Facebook ke, WhatsApp ke, FB ad ke apa, dia run iklan kot benar pun. Siapa yang boleh menyusu, aku bagilah imbuhan kat dia, duit poket kat dia. Maka semua pakat main tuan-tuan. Pasal apa? Mereka tahu lah, Firaun takkan bagi 2-3 ringgit kot. Korang-korang sekali pergi bagi susu 100-200. Bacaan dia pun betul lah. Raja, bukan orang biasa. Maka semua pakat pergi. Bila pergi perempuan pertama, suruh puting susu, Nabi Musa tak mau. Main perempuan bodoh, Nabi Musa tak mau. Main nombor 3 sampai habis hak berantuk tu, seorang pun Nabi Musa tak isap. Benda ni diketahui oleh mak melakang Nabi Musa. Lalu mak melakang Nabi Musa bagi tahu kepada pihak istana, suruh bagi tahu kepada tuanku bahawasanya ada satu orang perempuan di hujung kampung, try dia tengok mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa cerita ni. Tapi dia tak habang kata tu. Mak Nabi Musa takut keselamatan mak Nabi Musa dan Nabi Musa itu akan dizalimi oleh Firaun. Ada kata hujung kampung ada satu orang perempuan. Try tengok dia tak main. Try dia tengok. Maka mainlah mak Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu mak Nabi Musa bagi saja puting susu, isap langsung Nabi Musa. Firaun dia tengok, hai yang betul ni hak tak sah beratuk bulu-bulu hang tak boleh isap. Kawan ni bagi sedih ya hang isap ni ada pasal ni. Dia mula dah syak dah. Ni tah ke mak dia kalau ke mana ke. Firaun pun lalu kata mak menekan Nabi Musa, wahai tuanku jangan duk belak. Tuanku tengok dah tadi hak mai ramai duk beratuk nak bagi minum susu kat bayi ni. Semua depa tu berlemuih. Busuk, tak bersiap. Cerita dulu tu lah, kira tak elok lah kita kata. Tapi kamu tengok wanita ni, dia bersih, dia wangi, dia rapi, kira elok lah cerita dia. Sebab tu budak ni mah. Firaun kata, kata lagu tu lah. Di sini, ulama ajak apa? Daripada kisah mak Nabi Musa menyusukan Nabi Musa adalah menjadi kewajipan ke atas seorang ibu ataupun ibu dan juga ayah lah secara umumnya apabila nak menyediakan apa-apa juadah, apa-apa makanan kepada anak, hendaklah kita yang tukang sedia makanan ni kita berada dalam keadaan yang bersih, yang elok, kerana dia memberi kesan kepada si anak yang makan tadi tu. Memberi kesan kepada anak yang makan makanan kita. Ni mak ke seragu satu macam main duk susu pula tu mandi apa budak tu rasa ni susu badan ke susu unta ni satu macam aku rasa ni. Maknanya kurang elok dan kurang baik. Ini ajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu
alaihi salatu wassalam. Muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada tu apa berlaku? Dia tengok Nabi Musa minum. Ketika itulah dia tengok Nabi Musa minum, Allah Ta'ala takdirkan Firaun kata, wahai perempuan, hang ambil budak tu, hang nyusu dia, aku bagi pula kat hang upah menyusu budak ni. Kalau ikut asalnya, tak jadi cerita lagu ni. Mak Nabi Musa menyusu Nabi Musa, kita kata ada apa lah. Kita kata siapa nak bagi duit kat dia. Tapi Allah Ta'ala maha berkuasa, maha mengetahui dan mengatur rezeki hamba dia. Jadi kisah macam ni, dia dapat balik anak dia dan dia juga dapat imbuhan daripada menyusu anak dia sendiri. Ini nak kata apa tuan-tuan sekalian, manusia yang Allah Ta'ala pelihara, duduk tang mana pun Allah jaga dia. Walaupun dia duduklah hutan sekalipun. Walaupun dia hidup pada zaman yang manusia dizalimi, tetapi dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana ibu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Itu bab pertama. Masuk pada bab yang kedua ni secara ringkas. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ulama cerita di antara kekuatan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tak saat ni cerita pasal dia daripada kecil dan dia disusukan dalam istana Firaun lah semua. Masuk bab yang kedua, ulama cerita tentang kekuatan jasmani yang ada pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Firaun, sehingga kan orang panggil Nabi Musa ini sebagai Musa bin Firaun. Firaun punya sayang kat dia. Firaun punya sayang kepada dia. Musa bin Firaun. Satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi ke satu pasar dan Nabi Musa mendapati ada dua orang lelaki, seorangnya daripada kalangan Bani Israel, seorang lagi daripada ahli keluarga Firaun. Depa ni duk bergaduh. Depa ni dua orang ni duk bergaduh. Tak tahulah barang beras naik ke apa ke, wallahu alam. Itu saya tak tahu. Tapi depa bergaduh. Laki ni seorang pada Bani Israel, seorang lagi laki daripada keturunan Firaun. Duk gaduh di pasar. Tiba-tiba pada ketika itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tengok depa bergaduh. Satu orang lelaki daripada Bani Israel panggil, wahai Musa, tolong set aku ni geng hang kacau aku. Dia orang tu lah lelaki ni. Nabi Musa mai dan Nabi Musa mai buat fadaraba, maka Nabi Musa pukul lagu mana? Adakah pukul pom tu? Tak, Nabi Musa macam meleraikan pergaduhan tu. Tepi-tepi apa duk gaduh ni, duk tolak lagu tu lah. Macam kita tengok orang gaduh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila Nabi Musa duk tolak apa duk gaduh ni? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa lepas dia tolak, lelaki daripada ahli keluarga Firaun itu jatuh mati. Alamak. Baru tolak dah mati dah. Baru tolak, kalau kena buah menampak boya ke apa ke, selamat jalan tu. Nabi Musa baru jatuh tu. Maka pada ketika itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dia beripot pada Firaun. Firaun ni Musa dia buat camdik, dia buat serpa dia main bunuh pula geng kita ni. Maka pada ketika itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apa yang berlaku? Ketika itulah detik ataupun bapa awal ahli keluarga Firaun, dan Firaun mula membenci Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada ketika itu. Itu babak-babak yang awal. Baik, selepas daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan juga lepas daripada Nabi Musa dia tolak, jatuh, mati, dia bagi tahu kat Firaun. Firaun kata, pergi cari Musa. Ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam
dia lari keluar daripada bumi Mesir. Pasal apa? Nak selamatkan diri dia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam keluar daripada bumi Mesir, dia pergi ke mana? Dia pergi ke satu tempat yang nama dia Madian. Madian ni satu tempat yang terletak di bumi Syam. Syria lah kita kata hari di bumi Syam. Sampai tang tu tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam fawajada fatataini. Nabi Musa mendapati dia sampai tang Madian ni duduk relax tuan-tuan. Dia nampak ada dua orang anak dara. Dua beradik depa ni. Dua orang anak dara Nabi Musa tu. Oh, depa ni duduk tang ni asal sini lah kot. Bukan pergi mengorak tak. Duduk tiba-tiba ada dua orang anak dara tu. Bila duduk, salah seorang daripada anak dara ni mai. Anak dara dua orang ni, pak depa orang tua. Rajulun syekhun kabir. Syekhun satu makna syekh ni orang yang ada ilmu, syekh yang kedua maknanya orang tua. Syekhun kabir, orang tua lah contoh dia. Pak dia pun tua. Mai seorang kat Nabi Musa, wahai lelaki, apa dia, pak aku panggil nak jumpa hang. Pak aku panggil nak jumpa hang. Dan tuan-tuan, dua beradik ni dia belah kambing. Tapi bila nak bagi minum kambing, nak kena tarik air dalam telaga, reang tak ada. Baling apa timba nak tarik net luar tu, reang tak ada pasal dia perempuan. Tak apa. Dua ni seorang mai kat Nabi Musa, wahai pemuda, pak kami panggil nak jumpa awak. Dia nak panggil dijumpa hang. Ketika itu tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam panggil jumpa lelaki ni dan Nabi Nabi Musa nampak dua orang perempuan ni depa nak bagi minum kambing tak mampu. Seorang ni mai, wahai lelaki, tolong saya, kami nak bagi minum kambing tapi tak mampu, tolong tak boleh tak? Nabi Musa pun pergi ke arah wayang bagi minum lah, gerbang. Depa kata habis bagi minum, ni pak nak jumpa saya, tolong saya. Dia mula lah pak nak jumpa. Nabi Musa pun pergi lah tuan-tuan. Bila Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi kat lelaki tua tu, sebahagian pandangan mengatakan lelaki tua itu adalah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Bila mai jumpa Nabi Syuaib, pada ketika itu Nabi Syuaib kata, lah ni oleh kerana hang baik sangat, hang nikah lah dengan aku seorang. Allah, bagi nikah tu tuan-tuan pada pergi cari siapa ada bulan kami kan bagi minum ayam, ada bagi nikah dengan anak darah dia. Takut lagi dia bagi nikah dengan anak darah dia hak paling berusia umur 68. Tak apalah kot benda pun. Ni cerita ni. Dia bagi nikah. Nabi Syuaib bagi nikah dengan salah seorang daripada dua orang. Lepas tu tak syarat nak. Hang nikah dengan anak aku boleh. Syarat dia, hang kena berkhidmat dengan aku. Hang kena berkhidmat dengan aku, dengan Nabi Syuaib ni selama 10 tahun. Allah, dah suruh nikah, lepas tu suruh khidmat dengan dia lah 10 tahun. Tapi Nabi Musa tak kata apa. Nabi Musa berkhidmat dengan Nabi Allah Syuaib, bagi minum makanan, bagi minum binatang, ternak kalah apa semua selama 10 tahun. Baik. Selepas daripada tu tuan, Nabi Musa duduk di Madian ni, patah balik semula ke bumi Mesir. Tu dia cerita panjang. Korban lah. Dah korban dah. Subuh apa? 8.10. 8.10. Baik tuan-tuan. Dalam 15, 20, 8.30, 8 kita mati. Kalau tak dah habis, siri kedua. Siri kedua. Seronok yang kasih Nabi Musa. Memang syok gila lah. Jadi saya cerita kat tuan-tuan macam mana saya duk baca kat belajar kita. Hari ni saya baca kitab kita baca kat belajar tahun 3. Tahun 3 daripada subjek dakwah. Jadi antaranya kitab ni lah kita baca 5 Rasul Ulul Azmi. Atau ni 25 Rasul. Jadi kita baca Nabi-Nabi yang terlibat dalam Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Hak paling best Nabi Musa.
Nabi Muhammad berherak hatu itu betul. Nabi Musa dia punya adventure dia tu gila bapa orang Penang dah. Memang simple kan. Kan? Hai, saya Abu Mamu. Hello. Tu iklan apa? Iklan makan Abu Mamu. Ni dia tengok Abu Mamu. Nama apa? Kenapa? Tak kenal. Ha? Nama betul tak tahu. Tapi Abu Mamu dia banyak review makanan semua kan. Saya syok tengok dia review makanan. Bila kalau dekat dia saya pergi tempat dia review makanan. Satunya Dr. Coffee Hospital Sembawang Jaya. Tapi pergi tadi ni nak kono balik tadi. Pergi boleh pula. Pandai kita pergi Dr. Coffee. Hai, saya Abu Mustafa. Baik. Balik semula Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke bumi Mesir selepas daripada baginda keluar ke mana? Keluar ke Madian, ke bumi Syam. Balik semula ke bumi Mesir. Pada ketika itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan keluarga dia masuk melalui Saina. Dan di Saina itu ada satu gunung ataupun bukit yang bernama Jabal Tur. Jabal Tur. Pada waktu Nabi Musa masuk ke bumi Mesir melalui Saina, waktu itu adalah cuaca yang sangat sejuk. Wa kanat al-lailah syadidah al-burudah. Malam yang sejuk bersangatan. Dan waktu tu Nabi Musa masuk, Nabi Musa tengok ada satu api yang berada di atas gunung Jabal Tur. Nabi Musa tengok ada satu api duk bakar di atas tu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kata kat bini dia, bini dia nama Safura. Sad fa wa ra alif Safura. Dikatakan isteri Nabi Musa alaihi salatu wassalam nama dia Safura. Tunggu saat aku handuk tani, aku nak naik di atas, aku nak naik atas gunung. Maka dia tinggal isteri dia di bawah dengan keluarga dia. Nabi Musa pun naik di atas gunung tu. Bila dalam perjalanan naik atas gunung tersebut, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengar satu suara kata kepada ikhla'na alaik. Wahai Musa, buang kasut hang ni wahai Musa. Ni kamu naik di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hang naik di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam peristiwa Nabi Musa duduk di atas gunung tu, Allah Ta'ala kata, "Hei Musa, sesungguhnya kamu diutuskan oleh aku kepada Fir'aun dan juga kepada kaum kamu daripada kalangan Bani Israel." Ni hang masuk balik mai ke Mesir ni bukan masuk mai saja ni. Hang masuk kena berdakwah kepada Fir'aun, hang kena berdakwah kepada Bani Israel. Di sini tuan-tuan, ulama menyatakan Nabi Musa naik atas gunung Jabal Tur tadi ni, Allah Ta'ala kata ikhla'na alaik, buang kasut hang. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik sampai Sidratil Muntaha dengan kasut selipar Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baginda menanggalkan na'li Rasulillah, kasut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ulama kata apa? Kemuliaan Nabi Muhammad itu lebih tinggi. Jangan kata pada batang tubuh, kasut Nabi pun Allah Subhanahu wa ta'ala letak lebih power dia punya grade berbanding kasut Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Habis tu, maka Nabi Musa masuk dalam Mesir dalam keadaan bertemu dengan adik dia, saudara kandung dia, Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi wassalam berdakwah kepada penduduk Mesir. Maka ketika tu dia kata apa? Ni semua mengangut semua ni, hang Musa, Harun ni semua mengangut semua ni. Sehingga kan mereka menggertak Nabi Musa dan juga Harun, kalau hampa sampaikan juga ajaran ni, kami akan apa? Kami akan masukkan kamu ke dalam penjara. Rupanya hal jenis dia buat masuk orang penjara ni Fir'aun dulu badah.
Firaun dulu buat dah. Habaq hak tu yang masuk penjara. Habaq hak tu yang masuk penjara. Habaq tak betul keluar penjara. Habaq tak betul tak payah penjara. Cerita Firaun tu ada dah dulu ni. Habaq tu bila kita mengaji loh. Awak hak semacam ni pengajaran daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baik tuan-tuan, bila berdakwah kepada Firaun tak terima. Firaun tetap kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hak paling tinggi. Baik tuan-tuan, pada ketika inilah Nabi Musa dan juga Firaun depa sepakat lah ni kita tunjuk siapa hak betul, siapa tak betul. Mesti kena ada dalil. Tuan-tuan, mesti kena ada dalil, kena ada bukti yang kukuh. Firaun kata dia Tuhan, Nabi Musa kata dia Rasul. Okey, tak apa. Nabi Musa pengikut dia tak ramai, Nabi Harun dan ahli keluarga dia. Firaun ramai ahli sihir dan rakyat jelata, semua ikut Firaun. Pasal apa? Firaun duk bagi fulus. Al-fulus fil dunya wal manfus fil akhirah. Boleh duit ya, selamat, tak apa. Kami boleh makan, minum, buat semua, clear. Okey, hang nak buat jahat, dipersilakan. Ni Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa dengan Firaun. Jadi ahli politik kena baca kisah Nabi Musa ni supaya otak tu lebih berkembang. Jangan bagi baby minum susu dulu DHA berhubung ni hak tua bangka dah pun DHA tak apa nak berhubung pun masalah lah. Kan? Nak jadi ahli politik kena cerdik, kena otak open mindednya, kena baca sirah Nabi, kena baca kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Barulah bila kita duduk di atas, kita tak penayar macam Firaun duduk penayar orang. Tak kira ahli politik mana, simbak mana agak, mulut baca supaya faham dan supaya diambil pengajaran. Aku tak mau jadi macam mereka. Hak telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni baca dalam radio show. Baca dalam radio show tak. Pasal apa? Ada bukti dia. Dalil dia Quran. Dalil dia Quran. Kalau hak saya cerita tak betul, maknanya Quran tak betul ya. Betul ya tak? Tuan-tuan setuju dengan saya? Kan tuan-tuan tak setuju? Tuan-tuan jangan buat leceh. Tuan-tuan mesti setuju dengan saya. Pasal apa? Ada dalil cerita ni. Quran cerita. Siapa tak kenal Firaun? Semua orang kenal Firaun. Siapa tak kenal Nabi Musa? Semua orang kenal Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi pasal apa tak mau ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insya-Allah Allah tutup hati, tutup mata, tutup pendengaran. Tahu kata benda tu tak betul, tapi dia tak kata betul juga. Pasal apa? Nak mendapat sedikit daripada habuan dunia. Jadi tak berani nak kata hak betul. Ni kita tengok kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tak apa. Nabi Musa kata lah ni kita tetapkan satu masa, satu venue, tak mana kita nak tunjuk kita punya power rangers kita ke apa, siapa betul, siapa tak betul, jom. Firaun tetapkan venue di tengah padang pasir. Esok kita akan jumpa sana, kita tengok apa yang berlaku. Pada ketika itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disyarahkan oleh guru kita, esok nak jumpa, hari ni Firaun dah hantar orang dia supaya pergi ke tempat yang mereka nak jumpa besok ni, membuat persiapan. Pasal dia tahu dah, memang dia kalah bukui majoriti mudah boleh kat Nabi Musa ni bahasa contemporary. Tuan-tuan jangan kait dengan apa-apa cerita. Kalau kena dengan Musa memang bukui habis duit pertaruhan 10,000 selamat balik lina lagu tu pakai bukui merah terus. Ni Nabi, hang nak lawan dengan Nabi. Dia bukan Nabi. Hang nak lawan dengan Nabi yang Allah Ta'ala tolong dia. Malam tu pergi dah, hari ni dihantar dah supaya buat persiapan di tempat yang mereka nak jumpa. Dikatakan mereka menyalakan unggun api di bawah padang pasir tu supaya dia punya haba dia tu naik ke atas. Buat dah persiapan ni. Nabi Musa tu relax ya, orang betul tu relax ya.
Dalil semua duk dalam kepala dah. Tuhan duk ada. Esok jumpa Nabi Musa, Firaun and the gang. Apa berlaku tuan-tuan? Firaun laknatullah pada ketika itu dia baling benda hak ada di tangan dia tu, dia baling. Pada ketika itu apa yang berlaku? Pada ketika itu hak dia baling tu bergerak jadi macam binatang hidup. Jadi orang semua pakat tu, hebat. Orang kata rakyat bodoh juga. Sama dengan hak sama duduk di atas Firaun ni. Semua pandai hebat Firaun. Betul lah, habis Musa, mampus Musa. Kalau bahasa kita dahulu. Asyik Firaun dia baling dulu kerana dalam psikologi kita kalau pergi mana-mana pertandingan ke apa, kita kata pertandingan apa? Pertandingan Muay Thai, tak tahu lah kan. Muay Thai mungkin tuan-tuan tak tengok. Kita tengok Gusti ke apa lah. Mungkin lagi tuan-tuan tak tengok tu kan. Kita tengok pertandingan nasyid lah. 10 tim tu ada. Hak kita akan bagi tumpuan sekali tim nombor orang. 1, 2, 3, tekat 5. Masuk kena tu mula nak mengarah. Alhamdulillah suara sedap para mana pun. Aku kira hak 5 awal tu. Yang siapa nak menang, kira hak 5 hak awal tu. Psikologi lagu tu. Firaun dia baling hak awal supaya orang nampak push. Boleh kat Firaun lah. Boleh kat dia lah. Macam kita lah main bola. Kawan tu gol dulu. Kita expectation kata dia mesti menang. Tu ya tak? Kan? Contohnya Pulau Pinang lawan Barcelona. Ni cerita bohong. Juru kamera Pulau Pinang mulut dah ni Pulau Pinang FC. Pulau Pinang lawan Barcelona. Tiba-tiba Faiz Subri bohong. Kita kata apa? Pi bungkui Barcelona kali ni merah lah. Contoh. Pasal apa? Gol hak mula. Sopa tu juga Barcelona lawan dengan Matan Pasir FC. Cerita bohong ni. Cerita bohong. Lionel Messi gol. Misalnya kita kata pia habislah Matan Pasir FC. Tiba-tiba leading 1-1, 2-1, 3-1. Hebat tu ya. Matan Pasir boleh fight dengan Barcelona. Hak awal gol lah. Awal saya kata Barcelona menang loh. Pasal dia boh gol mula. No? Baik. Firaun dia baling supaya psycho orang kata dia betul. Nabi Musa bila tengok semua pakat duk sokong Firaun, duk vote dia, dia jadi takut. Bukan dia takut kat Firaun tu. Tapi Nabi Musa takut lagi bertambah kufur Bani Israel kepada Allah dan beriman mereka kepada Firaun. Hak tu dia takut, bukan takut kat Firaun tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, baling tongkat. Balinglah tongkat Nabi Musa. Nabi Musa baling tongkat dia tuan-tuan. Pada ketika itu apa yang berlaku? Tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu menjadi seekor ular yang sangat besar dan akhirnya menghancurkan semua binatang ataupun yang dasar yang dibaling oleh Firaun. Jadi ular tu makan habis, tinggal ular Nabi Musa ya, tongkat ni. Bila ahli sihir tengok apa yang berlaku, dia kata ini bukan kaleng-kaleng punya ni. Hak ni bukan sihir punya kuasa ni. Pasal dia kata mereka yang duk bagi ilmu sihir kat Firaun. Tapi Nabi Musa ni bukan sihir. Dia berkata ni satu macamnya kuasa power dia ni. Ni bukan kuasa sihir, ni bukan kuasa Musa, ni kuasa Tuhan yang Maha Esa. Dia tengok saja Nabi Musa punya tongkat habis makan hak Firaun. Dia pun semua lompat pati pergi duduk dengan Nabi Musa. Allah. Dia pergi lompat pergi duduk dengan Nabi Musa. Waktu tu tak ada lagi atau lompat pati. Tak ada lagi tu. Ada cerita nak bagi tuan-tuan faham, tak ada kena menang dengan politik pun ni. Nak bagi tuan-tuan mudah faham dulu betul. Maknanya ada orang tuan-tuan yang kita kata pasal Islam. Tak lah ni hang buat lu hukum Islam. Kau nak tengok jadi kau nak. Kalau okey aku ikut. Ada ni tu. Ada kata hang buat lu hudud nak tengok jadi kau nak. Malaysia aman ke tak aman. Kalau okey aku sokong hudud. Ada hak tegak lagu orang. Sama macam buat ni.
Nabi Musa balik-balik dia pun tengok, alamak, gila-gila punya Musa punya kuasa, kalah hak sihir kita. Lompat tu doa Nabi Musa. Bila lompat tuan-tuan, Fir'aun hilang majoriti 2/3. Oh, dia bahasa. Hilang majoriti 2/3 parlimen, hilang tu Takut dia. Apa yang berlaku? Fir'aun kata kepada tentera dia, siap bala tentera, pergi bunuh semua hak dengan Musa ni. Apa pergi bunuh dia bang? Pasal apa? Derhaka kepada beta. Pula dia. Tuan-tuan, dia bunuh habis. Ni hak kata Fir'aun yang tidak ada dalil hujah yang kuat. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Pengajaran dia, orang yang betul, yang ada hujah, dia takkan lari. Dan dia takkan buat zalim kepada orang yang menzalimi dia. Dia takkan buat. Tapi kalau orang jahat, walaupun dia ada kuasa, tapi dia tak ada dalil, dia tak ada bukti, dia tak ada hujah, kalau dia kalah, dia pasti akan buat zalim kepada orang. Walaupun hakikat dia tahu, dia duduk di pihak tak betul, dan dia tahu hakikat musuh dia itu adalah pihak yang betul. Ini kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Siapa yang nak tuan-tuan kisah Nabi Musa? Oh, hebat. Fir'aun balik betul lah. Dah dengan bini dia bukan orang kat sini. Kan? Kena dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, apa bala yang Allah Ta'ala? Siap. Tongkat Nabi Musa tu tuan-tuan, panjangnya 10 hasta. Tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, panjangnya 10 hasta. Dan nama tongkat Nabi Musa itu adalah Zaidah. Nama tongkat dia. Nama tongkat Nabi Musa adalah nama dia Zaidah. Panjang dia 10 hasta. Baik. Tengok apa bala yang Allah bagi kepada Fir'aun akibat daripada lawan Nabi Musa. Ini pengajaran kat kita. Yang saya sebut awal tadi ni, kisah Nabi Musa paling panjang pasal Allah nak bagi pengajaran kat kita lah. Supaya bukan kata jangan lawan Nabi Musa. Mana-mana Nabi pun jangan duk buat pasal. Dan mana-mana ajaran Tuhan jangan duk cabang, jangan duk buat macam kita ni kuat. Jangan. Kerana apa? Orang dulu Allah dah binasa dah. Antaranya, Allah berikan bala kepada Nabi Musa and the gang. Bala hak pertama iaitulah Allah hantar mai banyak belalang. Tempat dia ada belalang lah. Ada belalang. Ada kala belalang ni dia boleh buat kawan. Ada kala belalang ni dia tak jadi kawan, dia melingkup kita. Macam mana yang berlaku kepada Fir'aun. Sampai belalang ni tuan-tuan memusnahkan segala tumbuh-tumbuhan, tanaman dan binatang ternakan yang diternak oleh mereka-mereka yang terlibat sama dengan Fir'aun. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir, taufan, bah yang besar, sehingga kan pada ketika itu segala tumbuhan dan tanaman tanam apa pun kira mampu ya. Pasal apa? Air banyak. Orang buat benda. Dah tarik badai dan apa semua. Lepas tu pergi menabur benih. Tiba-tiba hujan, tenggelam petak. Tak ada apa dia pergi menabur. Kah nak kena buang air pula, lepas tu nak kena tabur pula. Lah hari dia kata tabur pun tak jadi juga. Panggil orang yang upah menanam. Panggil lah keboja ke apa-apa. Mai upah satu ketui semen RM1.5. Pak tu pun cucuk kan kuku kambing tak sangka dah. Sampai kuku kawan dia pun cucuk pergi semua. Agak. Dululah. Lah ni dah dia pakai mesin kan. Boh belakang tu mesin tu berjalan satu relung berapa kan dia ambil ke. Pasal apa? Air banyak kan lebih tak. Tapi tanam kan tiba-tiba bah juga tenggelam ni. Hak tanam tu pun. Macam itulah berlaku kepada zaman Fir'aun pada ketika itu. Dua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hantar mai pada Difda'. Difda' ni pada orang sini panggil frog. Orang mereka panggil katak. Orang sini panggil frog, orang mereka panggil katak. Allah hantar mai katak ni fi kulli makan. Setiap tempat penjuru ni ada katak. Tang tu katak, tang ni katak, tang tu katak, sampai puak ni nak duduk bermeh.
Tuan bayang masuk dalam kata penuh atas si kursi yang kereta tu katak saja. Tuan nak duduk tahu nak. Duduk dalam kasut katak, dalam poket baju katak, duduk dalam lebay katak, lagi bayang katak, duduk dalam semua katak belakang. Masuk bilik ayak katak, buka lubang jamban katak, buka peti katak. Ada katak belakang. Ni Allah hantar main kepada golongan yang lawan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Aisyah masuk dah tak? Aisyah masuk dah. Baik. Yang terakhir untuk siri yang pertama. Siri yang kedua. Siri pertama ni kita boleh ulang boleh tengok dalam Netflix. Dalam Netflix simple. Orang tu ada Netflix kan. Tu tengok Netflix. Yang recommended dia ada kita punya siaran nanti dia keluar. Baik. Yang terakhir tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bila mana Firaun dah kalah, suruh bunuh apa semua, pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dan bala tentera dia. Bila Firaun nak bunuh dia, ketika itulah Allah perintahkan, wahai Musa dan orang yang bersama dengan kamu, beriman dengan kamu wahai Musa. Berapa bilangan mereka tuan-tuan waktu tu? Tak ramai, 600,000 orang. 600,000 orang. Pada ketika itu yang duduk dengan Nabi Musa 600,000 orang. Dekat sejuta lah. 600,000 orang ni bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bila Firaun tahu punya ramai orang duduk dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa, Firaun menyiapkan bala tenteranya balagha milyunan wa 600,000. Firaun menyediakan bala tentera dia lebih kurang 1.6 juta orang. Dia nak lawan dengan 600,000 ya, dia hantam 1 juta lagi punya dah. Patutnya 600,000 kalau betul-betul kan. Dia balas lagi 1.6 juta. 1.6 juta. Ligan. Hari pertama ligan tak dapat. Hari kedua ligan. Bila ligan tuan-tuan, ketika itu Nabi Musa, geng dia duduk depan. Mereka ni duduk belakang. Firaun. Nak lari tak boleh pasal depan laut. Kita sedia maklum. Mereka ni tanya, wahai Musa, kita nak pergi mana? Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُوا دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَى. Wahai Musa, hang katuk dengan tongkat hang laut tu, kami buka jalan highway ni bagi hang. Nabi Musa pun katuk tuan-tuan. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Nabi Musa geng dia pi belah buka jalan pi. Hak depa Firaun di belakang ni, tang mana depa lalu ayam anti mai gulung macam yang selupi dia ada di 7-Eleven tu, pusing dulu yang tu kan. Pusing dan akhirnya semua hak geng Firaun dibinasakan oleh Allah. Geng Nabi Musa menyeberangi belah sana, selamat mereka. Bila selamat mereka pakat dia jadi heran. Pak ni betul dia tenggelam ke? Ataupun saya tiba duduk berenang, belah-belah kupu-kupu ke apa, tak kisah sampai mari kita. Mereka jadi syok, mati ke tak mati. Dalam riwayat mencatatkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Bani Israel lepas mereka selamat, mereka kelih tengok belakang, tak ada apa dah, cerah dah. Mereka ni mati suruh ke lagu mana ke? Ibnu Abbas kata dalam satu riwayat, qala ba'duhum innahu la yamut. Mereka kata, mereka ni tak mati ke? Dia Bani Israel ni kata, tak mati ke mereka ni? Maka Allah Ta'ala punya kuasa memerintahkan laut itu sendiri supaya bagi terapung mayat-mayat hak geng Firaun ni, terapung murtafi' alal ma', naik duduk di atas yang macam kembung mati tu. Ketika itulah benar dan yakin Bani Israel akan kehancuran tentera Firaun yang cuba nak bunuh Nabi Musa dan juga yang cuba nak bunuh mereka-mereka yang bersama dengan baginda Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihi
alaihi salatu wassalam. Mati dah waktu habis serahlah pada ketika tu. Kemudian siri yang kedua kita sambung tahun depan. Tahun depan tuan-tuan panggil dah. Tahun depan abang 3 tahun lagi dulu dah. Tahun depan kita akan sambung pada Ardutih. Lepas dah selamat, Allah Ta'ala uji lagi Nabi Musa. Hilang pula di tengah padang pasir 40 tahun pula. Hilang. Kira Bani Israel punya perangai. Hak awal tu selamat dengan Nabi Musa. Lepas tu dia buat kerah kepala. Kerah kepala Allah bagi hilang Nabi Musa akan mereka kali 40 tahun. Pasal tak mau ikut Nabi Musa. Sekali mata hilang 40 tahun. Kita bukan tekak sekali tak ikut Nabi. Tiap-tiap hari duk lawan Nabi. Tak hilang-hilang. No, ada rahmat Nabi Muhammad SAW kepada kita tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diberikan kefahaman yang benar kepada kita untuk memahami kisah dan i'tibar daripada kisah para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah tuan-tuan. Sono ada buku ringkasan kisah nabi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa pada tahun depan. Kisah para nabi dan rasul ni kita bercadang nak buka di Masjid 9. Mula pada Nabi Adam 25 rasul ya. 25 rasul. Baca ni lepas tu semua hak mana tuan-tuan tak ada tengok tu dia tengok dalam Netflix ada. Dalam Netflix pasal walaupun dalam Netflix apa. Jadi insya-Allah seronok tuan-tuan. Masjid 9 setiap minggu yang kelima. Boleh masuk balik pula. Setiap minggu yang kelima insya-Allah kita akan baca kisah para nabi dan juga rasul. 25 rasul tu lah. Mula pada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kisah dia panjang. 25 rasul ni pun ada orang tanya awak tak baca 313. 313 lah. Saya kata 25 Abraham tak main 24. Main pun satu ya. Aku baca 313. Pandai dia. 25 pun banyak dah tuan-tuan. Banyak sangat-sangat dah. Dan dalam kisah para Nabi dan Rasul ni juga kadang-kadang adanya dipanggil Israiliyah. Kisah Israiliyah yang perlu kita kaji, kita tapih supaya benda itu tidak bercanggah dengan qawaid ataupun kita panggil piawaian yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk menerima satu-satu riwayat sama ada Israiliyat ataupun tidak Israiliyat. Ala kulli hal kita selalulah kita dah baca hadis, kita baca sirah, jadi kita buat pendekatan yang lain supaya orang mengenali sosok tubuh Nabi sekian dengan jalan yang sahlah, mudah. Macam ni kisah dia, jadi bila sebut buat cerita Nabi Rasul tu saya suka cerita terus tanpa sebut kod 3-4 ayat Quran yang panjang-panjang. Ayat Quran tu memang ada. Cuma kadang-kadang kita duk baca ayat ni kadang-kadang duk tahu ni macam mana aku nak kait dengan 2 ayat ni sekian-sekian. Jadi kita hanya sebut secara ringkas supaya paling-paling kurang kita dapat khatam kisah 25 Nabi yang wajib kita kenai insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.